Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia penyambut usaha Datuk Pengerusi serta JK, yang saya hormati pegawai masjid, Imam Bilal Lansia, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita kuliah macam biasa, tapi mungkin saya akan habis awal sikit kerana kita ada sesi bergambar lah kan. Sesi gambar untuk kita hari ni, insya-Allah. Untuk kita punya ni lah. Untuk kita punya magazine lah kita ni, insya-Allah . Jadi saya harap semua sekali lah, selain daripada pegawai AJK dan juga pegawai masjid, semua sekali jemaah, kita minta ada sesi bergambar, insya-Allah. Kita sampai ke mana? Muka surat apa? 44. Ni tanda doa kan? Doanya doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Ini hadis dalam ini doa dalam hadis. Maknanya doa lah ini doa yang warid yang datang daripada hadis Nabi. Elok kita baca. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari sifat pengecut kan. Ni kita baca doa ni, kita baca dalam bab iaitu penakut. Penakut ni maknanya kita jangan jadi orang yang penakut di dalam nak menegakkan kebenaran. Orang kata berani kerana benar. Kan? Berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi macam mana kita nak jadikan diri kita berani? Maknanya kita ada hujahnya. Kita ada faktanya. Kan? Hujah dan fakta itu yang tepatnya adalah Quran dan hadis. Sebab itu saya baca sebelum apa-apa kita nak baca ni, wa inna astaqal hadis kitabullah, maka bahwasanya yang sebenar-benar cerita itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah Nabi Muhammad. Hadis dan Quran. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran berkenaan dengan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Maka kalau kamu berbantah sesuatu, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasulnya tu, kan? Jadi kena berani. Berani bukan makna kita nak marah orang, berani bukan makna kita nak merendahkan orang, tidak. Berani kerana nak menegakkan kebenaran. Kebenaran itu adalah hak. Maka bila kita nak menegak kebenaran itu, perlu ada keberanian. Kan? Perlu kena keberanian. Keberanian itu datangnya daripada hujah kita. Hujah kita tu boleh mematahkan hujah orang yang tidak betul. Kita bawa daripada Quran, bawa daripada hadis, kan? Itu maksud kita berani. Wa a'udzubika minal bukhli, dan juga berlindung daripada kebakhilan, bakhil. Kan? Jangan duk makan belanja orang saja. Contoh kan, kita pun belanja orang juga. Kan? Orang kedai kita belanja orang juga. Belanja kita juga kan. Baik. Kemudian wa'udzubika minal azalil umur, dan kita minta berlindung juga daripada kembali ke hina umur kita ni. Maknanya
kita minta supaya kita ini jangan hina dalam masa kita, umur kita ni, maknanya kan, makna kita hendakkan kehidupan kita ni penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Apatah lagi apabila kita di umur asar, orang kata umur-umur yang sudah melewati umur yang biasa dihidupkan. A'maru ummati baina 60 ila 70, umur umatku antara 60 hingga 70. Yang ni kita nampak dah. Kita nampak kehidupan manusia ni, itulah umurnya sekarang ni. 60 70 tu dah kira dah goyah dah, orang kata kan. Nak pergi ke 80 itu kun ada. Kan. Tapi di antara 60 70 tu maknanya ramai yang dah meninggal dunia. Dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia dan juga azab kubur, dan a'udzubika min fitnatid dunya, daripada dugaan cobaan dunia yang boleh menarik hati kita supaya suka sangat kepada dunia, teringin sangat kepada dunia, nak sangat kepada dunia ini, sehingga kan kita sanggup melakukan sesuatu yang dinamakan berdosa, yang dinamakan bersalah, yang dinamakan maksiat, semata-mata nak kepingin sangat, kata orang Indon, kepada dunia tadi ni. Sedangkan hakikat dunia, kehebatan dunia ini adalah kehebatan yang tidak setara mana pun kan. Nak kata hebat dunia ni 1/99 nikmat yang Allah bagi kepada kita di dunia ni. 99 lagi ada di dalam syurga besok ni. Ini sementara biasa-biasa saja, orang katakan. Sebab mungkin kita tidak memahami hakikat dunia yang kita sedang berada ni. Kalau kita kaji balik, kalau kita baca dalam Quran balik, kalau kita menyelinap dalam hadis kan berkenaan dengan dunia ini, apa itu dunia ini, maka mungkin kita tak rasa ghalat, kita tak rasa duka cita kalau kita tidak mendapat habuan di dunia kan. Malahan kadang-kadang pula kita rasa syukur kita tidak diberikan sesuatu yang hebat di dunia, bimbang, takut kalau dia akan menghalang kita daripada boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, di antara ayat tu kan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, janganlah melalaikan oleh kamu, oleh harta yang ada pada kamu, oleh anak yang ada pada kamu, kan, an zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Kan, lupa kepada Allah, tidak taat kepada Allah disebabkan harta, disebabkan pangkat, disebabkan anak, disebabkan makhluk, disebabkan dunia ini, kita tidak mengingati ataupun tidak akur kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup menggadai agama, kan, sanggup menggadai maruah, semata-mata nak kepada sesuatu yang tidak kekal, iaitu kenikmatan dunia. Dunia kan, dunia mata'ul ghurur, dunia ini adalah kehidupan yang tertipu. Begitu juga kita minta berlindung daripada azab kubur, sesuatu alam yang pasti kita akan ke sana, mesti ke sana. Yang kita nampak ramai dah di antara sahabat, adik-beradik kita, mak ayah kita sudah dah ke sana dah kan. Masuk hari ni salah seorang daripada anak murid saya pun, Meja Azhari pun, dia pun dah kembali kan. Kan ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah rahmatkan dia kan, luaskan perkuburannya, cahayakan akan perkuburan tu insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Azab kubur, sebab itu ada di antara hadis yang Nabi sebut bahawasanya minta berlindung. Abdullah bin Abbas berpesan bahawasanya doa yang kita baca dalam tahiyat akhir itu, kalau sekiranya doa dia banyak, tapi kalau doa yang banyak-banyak itu kita tak terbaca, jangan tinggal doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min fitnah mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabri. Kan,
wa a'udzubika min azabi jahannam. Doa ni memadai kalau kita tidak membaca keseluruhan doa tahiyat. Banyak lagi lah, Allah fidi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu kan, wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddam. Banyak lagi doa-doa tahiyat akhir yang kita perlu baca, tapi katanya kalau kita tak mau baca semua pun memadai kita baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min azab min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika kan fitnatil masih dajjal. Gitu. Kita baca doa tu. Makna azab kubur yang bimbang sangatlah kita. Maknanya kalau di kubur itu selamat, maka perjalanan seterusnya akan mudah. Kan? Kalau alam barzah itu kita selamat, boleh jawab soal munkar dan nakir, maka perjalanan seterusnya agak selamat. Tapi kalau di situ dah jam, di situ dah kelang kabut, di situ dah bermasalah, yang akan datang ni lagi bermasalah. Sebab tu ada Nabi sebut, ada sahabat-sahabat sebut, ada ulama-ulama sebut amalan-amalannya yang kita nak buat supaya selamat dalam alam kubur ini, iaitu dengan bacaan ayat-ayat tertentu kan, dengan amalan-amalan tertentu, dengan doa-doa tertentu. Kita baca. Di antaranya ulama ada letakkan satu doa yang biasanya kita baca. Doa ni famous tapi jarang orang baca kan. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab rabbana la tuzigh kan. Kita baca doa tu, doa selamat orang panggil kan. Insya-Allah mudah-mudahan. Kemudian ada satu hadis lagi iaitu riwayat Hakim dan Baihaqi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal 'ailati wal zullati wal maskanati wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wasyiqaqi wal nifaq was sum'ah wal riya wa a'udzubika minas samami wal bukmi wal jununi wal juzami wal baras wasayyil asqam. Doa ni yang kita duk baca bila covid dulu kan. Kita minta tu. Jadi maknanya doa ni juga menunjukkan kepada kita ni supaya kita minta banyak perlindungan agar Allah tidak menjadikan semua ini yang kita minta berlindung ni ke atas kita. Ini semua adalah satu daripada doa yang kita minta supaya Allah jangan jadikan sifat-sifat ini ke atas kita ni. Di antaranya kita sebut tadi itu bersifat malas, lemah, pengecut, bakhil, sangat tua, keras hati, lalai, miskin yang tersangat sehingga jadi fakir. Kadal fakri kufrun, kadal fakri kufrun. Hampir-hampir yang fakir itu boleh dikufur kan. Jadi kita ambil kehidupan kita ni sekadar pertengahan. Dia tidak mengganggu akan kehidupan kita, dan dia tidak mengganggu kehidupan kita dan tidak menghalang daripada kita buat ibadat. Ambil pertengahan, cukuplah macam tu kan dalam kehidupan kita ni. Kemudian tak berlindung juga daripada kefakiran, kufur, fasik, berpecah belah, munafik, memperdengar amalan orang lain, riak kan, as-sum'ah, riak. Berlindung juga daripada pekak, bisu, gila, penyakit kusta, sabak dan segala sayyil asqam, segala penyakit-penyakit yang buruk ni. Ni perlu kita minta. Kan? Sebab benda ni ada pada seseorang. Mungkin ada di kalangan manusia yang Allah jadikan penyakit-penyakit ini yang menyebabkan dia tak dapat nak melayani kehidupan dia dengan sempurna. Kan penyakit-penyakit ni. Jadi lebih kurang kita kata bahawasanya kita minta bahawanya kita ni sempurna dengan kehidupan kita ini dapat kita hidup dalam keadaan sebagai manusia yang normal, manusia yang elok, yang baik, yang bagus, dan dapat pula kita
mengikut apa yang telah disarankan oleh agama, iaitu mengikut akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada doa lain, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin, waj'alni minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang rasyid, orang cerdik. Kan itu dah. Habis dalam bab penakut, datang pula bab dusta pula dah. Kan dalam bab dusta, pengertian dusta ialah sengaja mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya tidak ada terjadi dengan maksud tertentu. Dusta untuk diri pribadi adalah bertujuan untuk menimbulkan kesan kepada pribadi lain bahawa dirinya itu baik, tidak salah, hebat dan sebagainya. Untuk orang lain, bagi menimbul kesan bahawa orang lain salah dan patut dihukum. Dusta lebih kurang kita kata pembohongan, penipuan, kan? Bentuk-bentuk dusta berlebih-lebihan dalam memberitakan sesuatu persoalan, mencampur aduk antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Ini yang berlaku dan akan berlaku benda macam ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sebab apa kita tengok bila Allah Ta'ala sebut iza ja'akum fasiqun, apabila datang orang fasik, tuan-tuan. Fasik ni macam mana? Kalau ikut istilah fasik ni, maknanya kita ni sipi-sipi, tahkah mungkin? Kan? Sebab kalau tak disenaraikan sifat-sifat fasik tu, mungkin kita termasuk juga tu, ada tu. Fasik-fasik tu. Tapi bukanlah fasik itu artinya kita apa ni, kita fasik tu makna jahat sangat, tetapi ciri-ciri fasik tu dah ada. Kan? Ciri-ciri tu dah ada fasik tu. Kalau kita tengok, bila kita baca dalam kitab Idahu Al-Bab, kan? Idahu Al-Albab tu makna kitab nikah, kan? Cerita tentang saksi yang fasik, hampir dekat 60 lebih ciri-ciri fasik tu. Kita gayat juga, takut juga. Jadi nak menikah ni, saksi jangan fasik. Kalau saksi jangan fasik, Allah, pakai tak menikah lah kita, tuan-tuan. Cuma kita bincang hari tu, baru-baru ni kita buat muzakarah dengan Qadi Taiping bersama dengan PTA. Kita kata carilah yang minimum fasiknya tu. Kan minimum fasiknya. Jadi maknanya iza ja'akum fasiqun binaba'in, bila datang fasik, maknanya hari ni umum. Jadi dalam kitab tu kata dah jadi umum dah, dia jadi banyak dah orang fasik. Jadi macam mana kita ni, kan? Jadi sebab tu fatabayyanu, naklah kita selidiki cakap dia, WhatsApp dia, kan? Instagram dia, apa-apa maklumat yang kita dapat ni, kita siasat, jangan kita terima bulat-bulat. Jadi kita takut saat lagi ni kita rasa betul dah, kita pun post pula dekat bilik sebelah, kawan pula post bilik sebelah, duk post bilik sebelah ni, rupa-rupanya itu adalah pendustaan. Kan, dusta mana. Kita takut betul-betul, kan? Dulu depa kata Imam Mekah Syekh Sudais telah kembali ke rahmatullah, bakat duk al-Fatihah dia. Kan mati ni, kan? Satu orang yang mempunyai apa ni, mempunyai peminat yang ramai. Kan? Dia tanya saya, betul ke Ustaz? Saya kata manalah saya tahu, saya tahu. Dia bukanlah boleh telefon saya apa depa ni. Saya tengok dalam TV, dia kata. Tengok dalam TV sebab dia imam besar, imam masjid negara, imam masjid Arab tu. Kan? Mesti masuk TV, cuba tengok ada tak ada. Tak ada pun, tak ada bukan dia. Kan? Kemudian memotong-motong sesuatu kebenaran untuk benda dia sendiri. Tu dah. Ni zaman akhir zaman ni, tuan-tuan ni. Berkata lain daripada apa yang adalah hatinya. Memuji secara berlebih-lebihan kepada orang berpengaruh. Mudah memberi janji yang tidak akan dipenuhi. Khianat. Kan? Puji ni bukan main lagi, melangit. Walaupun kawan tu tak layak dipuji seperti tu. Boleh tak kita puji sama-sama kita? Boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan keterlaluan. Sehingga akan puji tu melangit, orang kata. Bukan layak pun bagi dia. Kan?
Saya ingat dalam dunia tak ada lawan dia ni. Dalam dunia. Tanya kat dia, hang Sabah Sarawak pi lagi? Tak lagi. Hatu macam mana hang tahu? Dalam dunia kata. Kan Sabah Sarawak pun tak pi lagi. Saya ingat ni sedap kan, dia buat apa tu, Fajri ataupun buat apa kan, sedap. Dunia tak ada lawan dia. Ingat satu dunia kan. Abang dalam Perak pun jadilah kot kan. Ni dunia. Dia ni bagus. Kan kira jadi kita tu pi tokok tambah puji yang lebih padahal bukan sebenarnya tu, itu juga termasuk dalam dusta. Akibat dusta tidak seberapa untung bagi si berdusta. Dia tak apa untung pun, tetapi akan menimbul kerugian yang besar bagi orang lain. Sebab dia kan orang kata sebab pulut santan binasa kan. Santan mulut binasa. Sebab mulut badan binasa. Jadi kita duk pi sembang cerita lah apa yang tak betul ni, ada orang dia ambil cakap kita tu sebagai serius. Sebagai serius, dan dia ni pula orang yang dapat ni pula cakap ni pula, dia ni orang yang agak orang panggil agresif. Susah. Padahal bukan pun macam tu. Kan bukan pun macam tu pun. Ini yang kita rasa patut kita mengambil satu sikap, nak kata percaya sangat pun tak, nak kata tak percaya pun tak, kita ambil hati-hati. Iaitu tabayun. Fatabayyanu. Ambil tabayun, ambil siasat dulu. Tidak akan memperolehi kepercayaan dalam masyarakat. Dalam keadaan yang normal, berlaku dusta merupakan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri peribadi. Mula-mula memang orang suka, dan hari ini pula dia nak jadi satu orang juara. Dia nak habaq, dialah orang yang pertama tahu. Dia pergi cerita kat orang tu benda yang tak sahih, supaya dia nak menjadi juara. Bila orang tu heboh, dia kata saya lah orang yang pertama. Dia nak habaq tu, saya orang pertama. Maknanya berita ni datang kepada dia ni, maknanya orang lain tak tahu lagi, dia saya tak tahu. Kemudian berita yang dia bawa tu pula tak sahih. Lama kelamaan orang duk perhati dia ni, berita dia semua nak kena tapis. Tak boleh terima bulat-bulat, kena tapis. Sehingga kan orang gelar kat dia satu gelaran yang tak baik kan. Mungkin orang cerita ini radio karat, apa tu, radio karat, radio karat orang cerita, orang label kat dia macam tu kan. Sebab berita-berita dia tu semuanya tak betul. Dan sangat dicela oleh masyarakat. Dusta yang diperbolehkan. Namun dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, seseorang dapat diberi kesempatan berlaku dusta, antara lain dusta sewaktu dalam peperangan. Itu nama pendustaan, nama dia helah. Nabi dalam peperangan pernah satu ketika satu helah. Jadi Nabi tak ramai. Jadi bila Nabi tak ramai, duduk depan tu atau tentera lawan musuh ramai, macam mana nak buatnya? Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat ni naik kuda, pusing di situ dia, bagi berdebu sentiasa. Kuda tu duk macam duk pacu kuda dah, duk berjalan, ni kuda ni, supaya sangkaan orang-orang musyrikin mengatakan tu dia kuda duk main lagi. Duk main lagi, duk berdebu, duk main. Padahal kuda tu je duk main pun. Kuda tu duk main kan. Jadi musuh pun kecut perut. Dia kata ramai mana lagi nak mari. Saat lagi dia tukar orang tu pula, kawan ni pula naik apa semua ni. Jadi itu helah. Dalam peperangan boleh helah. Tu kan. Pendustaan yang diharuskan. Kan diharuskan tu kerana nak membuat satu orang kata sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh menimbulkan ketakutan kepada musuh itu dibenarkan. Dusta demi merujukkan atau mendamaikan dua orang yang bersisihan. Gini juga
Sebab nak mendamaikan dua orang atau dua puak ini memerlukan kepada kebijaksanaan. Yang inilah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat sanjungan daripada pengkaji-pengkaji, kerana Nabi boleh mendamaikan dua puak di Madinah tu, Aus dengan Hazrat, yang berperang selama 120 tahun. Bukan sikit-sikitnya perang, lama dah. Kemudian Arab ni pula bila berperang ni, ya Allah, bermati-matian. Jadi kalau sebuah negara adanya orang-orang yang macam ni, permusuhan yang begitu ketara, yang saling bunuh-membunuh, negara tu tak akan ada tak akan boleh aman. Kan, tak boleh aman. Ni gaduh. Saya kawan ni bom. Saya ingat saya pergi Karachi dulu, tuan-tuan. Masa saya balik daripada umrah, saya singgah di Karachi. Singgah di Karachi tu hari Jumaat. Saya pun nak pergi lah sembahyang, tanya kat hotel tu mana masjid hari Jumaat, dia tunjuk satu tempat. Saya pun pergi lah. Pergi Riki dulu lah. Riki tengok tempat nama Jumaat tu court basketball. Court basketball ni. Dia buat apa, saya pun tak apa, saya pergi balik, saya pergi pula. Saya tahu batu Jumaat pukul apa masuk sini. Sekian time dia tak apa. Saya pergi. Bila saya pergi kali kedua tu, saya tengok askar duk jaga. Askar duk jaga ni maknanya saya masuk tu tengah baca khutbah yang pertama, tak ingatlah khutbah pertama dah. Saya pun masuk, dia bagi saya masuk. Dia bagi saya masuk. Kawan saya seorang ni tak dapat masuk. Tak masuk, dia halau. Saya boleh masuk. Jadi saya pun bila balik ke hotel ni, dia berkat tanya lah, hampir Jumaat dah pergi. Dia kata aku tak lepi polis askar tu hambat aku apa semua ni. Jadi saya tanyalah kat orang-orang situ, orang-orang hotel tu, pasal apa jadi macam ni. Dia kata berlakunya ni konflik antara Sunni dengan Syiah di Pakistan tu, Sunni dengan Syiah. Jadi yang saya semayang tu Sunni lah, kan, Sunni. Rupanya tengah-tengah semayang tu dia balik bom. Jadi nak jaga tu, baik tu askar duk jaga tepi basketball tu dekat tempat nama Jumaat tu. Kan itu adalah bangunan tu, tepi basketball tu. Rupanya balik bom. Jadi mana nak aman? Tak aman. Sebab tu Nabi dapat mendamaikan puak-puak ni, maka pengkaji sejarah mereka respect lah kan kepada kehebatan Nabi ini. Boleh mendamaikan orang yang bergaduh. Ni pun kita siapa-siapa tuan-tuan yang begitu hebat ni, damaikanlah ni ahli politik kita ni, kan, pecah merata dah. Maka semua nak diwakil rakyat belaka kan. Tanding semua bagus tanding bagus kan, pecah tu tak bagus tu kan. Kita pun semua salah lah, semua kawan belaka. Jadi masalah bagi kita. Dia kata bersisih antara dua pun. Dusta tatkala menyelamatkan jiwa yang sangat terancam. Seperti dusta kerana ancaman dan ugutan. Sebahagian ulama kata kalau kita diancam, kan, diletakkan pisau ke apa semua ni, disuruh kita bercakap sesuatu yang bukan benar, maka harus bercakap yang benar, bercakap tetapi bukan di hati. Itulah tahap iman kita. Kalau iman yang kental, iman para nabi, para ulama, para syuhada apa semua ni, dia tu tak takut kan, tak ada heran, tu berani. Kan. Jadi berlaku zaman-zaman dulu kan, ulama-ulama duduk di dalam pemerintahan raja yang zalim, susah tuan-tuan kan. Nak tegur tak boleh, tegur lebih sangat dibuatnya berbagai hukuman. Malah kita tengok di sebelah dulu, dengar cerita sebelah petani tu banyak ulama-ulama dibunuh kan. Yang tak tahu bila keluar saja diambil saja, tak balik dah apa semua. Ni satu orang panggil satu perkara yang perlu ada helah untuk kita tidak mendapat suatu ancaman. Helah
Untuk helah itu untuk tidak memusnahkan kehidupan kita tu boleh. Tapi tu pun kena jaga dah. Jangan sikit-sikit orang panggil apa? Tipu sunat. Dia kata dia ni sebuah tipu sunat. Ada ketikanya boleh kita dusta, tapi itu nama dia helah. Bukan senang-senang saja kita duk tipu. Lepas tu orang tanya, kita kata tu tipu sunat. Kan tipu sunat lah. Baik, kita tengok satu daripada ayat Quran. Dalil larangan dusta. Walain asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Surah An-Nisa kot. Kan surah An-Nisa sini dia kata ayat apa ni 73. Kita cek baliklah kan betul ke surah An-Nisa ayat ni kan. Sebab dia pakai cetak-cetak ni. Nisa mana dia? Nisa ayat 74 dan 73 nanti 73 betul ya. Walain asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fawzan azim. 73 betul ayat ni. Dan demi sesungguhnya dia kata kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan daripada Allah kan, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Ini ayat dia kata demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan daripada Allah Ta'ala kan, dan tentu ia mengatakan dengan sesal kan apa dia? Seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Ini kita nak tengok balik dia punya apa tu ayat apa sebelum daripada tu berkenaan dengan ayat apa ni? Ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a wa inna minkum lamain la yubatti'anna fa in asabatkum musibah qalu qad an'ama Allahu alayya illam akun ma'hum syahida. Kan ayat ni. Ayat ni kita tengok daripada mula ni. Wahai orang beriman, bersihlah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kan. Kemudian bila dikenaki, marahlah ke medan peperangan puak demi sepuak. Atau jika perlu, marahlah berserentak beramai-ramai. Dan sungguh ada antara kamu orang-orang sengaja memberat-beratkan juga orang lain. Dia turut marah ke medan perang. Masa zaman Nabi itu ada yang berani dan ada juga yang penakut, yang tak mampu. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, tercedera atau terbunuh, ia berkata, Allah telah menggunakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut bersama-sama perang. Mereka rasa mereka dah selamat dah kan. Nasib baik kami tak pergi perang. Kalau pergi perang ni jadi macam hampa lah kata. Demi sungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia kepada Allah, sudah tu dia mengatakan dengan sesalnya. Dia kata kan orang perang ni tuan-tuan, kalau dia menang dia akan dapat ghanimah, harta peperangan. Boleh ambil harta peperangan atau ghanimah. Harta yang didapati dalam peperangan dikatakan harta ghanimah. Kalau diambil daripada harta yang bukan perang, ada harta fi'd. Seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama mereka supaya aku juga boleh kemenangan yang besar. Inilah kan dusta tak mau pergi perang. Lepas tu bila menang nak tenggek sekali lah. Kan nak kata dia lah yang tu begini apa semua kan. Pendustaan. Jangan, tak boleh dusta macam tu. Dan ayat surah Nisa juga 108, mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia, dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah Ta'ala, padahal Allah ada bersama-sama mereka ketika mereka merancang pada malam hari kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala.
dan ingatlah Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Itulah manusia, tuan-tuan. Kadang-kadang dia rasa dia buat satu pendustaan, dia rasa pendustaan itu untuk melepaskan dirinya, tak ada siapa pun tahu. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang dicakap. Allah tahulah apa yang dicakap. Sama ada dia bercakap itu, cakapan itu sama dengan apa yang dalam hati, ataupun cakap itu sebagai satu ucapan yang di luar tapi hati dia lain. Kan? Tapi kita ni manusia biasa ni, kita tak dapat nak nak pastikan betul ke apa dia cakap tu, kan? Pasal kita, ilmu kita orang kata apa, tidak sampai ke tahap tu. Orang bercakap macam tu lah kita kata. Kan? Tapi hati dia betul ke apa yang dia cakap tu? Belum tentu lagi. Tapi tuan-tuan, orang kata apa, orang duk berlakon, pedor, duk bercakap, kan? Dia ni orang, katalah dia ni orang Kelantan. Orang Perak berbenar tu, kan? Orang Nogori. Bila pi Kuala Lumpur, dia nak hilangkan bahasa Nogori, bahasa Perak dia, bahasa Kelantan dia. Dia cakaplah orang Kuala Lumpur. Kan? Jadi orang ingat dia orang Kuala Lumpur. Tapi lama kelamaan bila bercakap tu, dia akan timbul juga bahasa Perak, bahasa Kelantan, bahasa Nogori. Macam kita ni pi Kelantan. Kan ini dah tuan-tuan pun dah pernah dengar kan. Jadi nak slang lah Kelantan. Hok ni berapa rial ni makcik? Berapa rial ni hok ni? Hok ni 3 rial. 3 rial. Ni buah pelai ni, buah pelai. Bukan buah pelai tu, buah pauh. Kita ingat nak cakap Kelantan lah kan, nak bagi murah sikit. Hok ni berapa cik? Hok mana? Hok buah pelai ni. Oh bukan pelai tu, pauh. Dia kata. Kan duk mohong tak kena kan. Lama-lama kita orang tahu dah kita. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita buat sedialah untuk kita bergambar. Saya punya juru gambar pun kita dah sampai dah kot daripada luar tu. Di sebelum tu kita minta lah ni untuk sama-sama kita siaplah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.